Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati lagi. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pada buat siri yang ke-36, uji kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Saya mohon maklum balas dari tuan-tuan dan puan dengan baik. Nota yang saya paparkan tuan-tuan lihat dengan jelas. Seandainya saya harap tuan-tuan boleh bersabar, insya-Allah saya akan menyambung kembali. Kerana saya berada di luar kawasan dan di line dia agak kurang baik. Namun begitu, insya-Allah 36 pada malam ini adalah merupakan siri yang terakhir yang dikaitkan dengan kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Siri terakhir ini maksudnya kita malam ini akan membincangkan tentang bagaimanakah kewafatan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Maknanya apabila kisah Nabi Allah Musa itu wafat, maka tamatlah kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi untuk kita mendapatkan maklumat bagaimana Nabi Allah Musa ini diwafatkan oleh Allah, di dalam Al-Quran tidak ada mana-mana ayat yang menyebutkan bila Nabi Allah Musa ini wafat, dia wafat di mana. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma ada satu atau dua hadis yang berkaitan dengan Nabi Allah Musa ini dia wafat di mana. Cuma umur bagaimana tidak dijelaskan secara langsung. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sama-sama melihat rujukan utama kita adalah
bergantung kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siri 35 ni siri yang akhir. Bukanlah maksudnya kita minggu depan dah tak ada, tak. Minggu depan kita akan bincang lagi tajuk kronologi kisah Nabi Musa, tetapi kita tidak lagi membincangkan tentang kehidupan Nabi Allah Musa. Pada minggu depan kita masuk kepada fasa yang kedua, kita akan membincangkan dari sudut munasabah kisah Nabi Allah Musa pada surah-surah yang tertentu. Jadi kita mulakan pengisian kita pada malam ini dengan kita melihat hadis tentang bagaimanakah kedatangan malaikat maut bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, pada minggu lepas kita telah menyebutkan bahawa Nabi Allah Musa dia telah bertemu dan dia telah berguru dengan Nabi Al-Khidir alaihi salam. Jadi selepas dia balik daripada dia habis menuntut ilmu berguru dengan Khadir alaihi salam, Nabi Allah Musa baliklah semula kepada kaumnya Bani Israel, yang kita tahu penghujung kisah Bani Israel ini mereka tidak memasuki Baitul Maqdis. Mereka tak masuk Palestin. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala telah sesatkan Bani Israel di Saina selama 40 tahun. Maka dalam situasi itulah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan cari jawapan. Adakah Nabi Allah Musa itu dia wafat di Palestin ataupun dia wafat di mana? Malam ni insya-Allah kita akan bincangkan. Tuan-tuan tunggu sehingga kepada penghujung pengisian, tuan-tuan dan puan akan mendapat jawapannya. Jadi kita rujuk dalam hadis macam mana kedatangan malaikat maut kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Hadis sahih ada menyebutkan tentang kepada Nabi Allah Musa. Tengok sekejap ya. Sekejap. Okay. Untuk matan hadis saya tidak bercadang untuk membacanya kerana akan mengambil masa. Jadi saya letakkan matan hadis dalam lafaz hadis tersebut dalam bahasa Arab tu, kita boleh rujuk pada nota yang diberikan. Kita tengok kepada terjemahan hadis ini. Okay. Kalau kita rujuk kepada hadis ini, sabda Nabi sallallahu
Okey, sekejap ya, tuan-tuan dan puan, mohon maaf talian kurang baik hari ini. Okey. Okey, boleh dengar suara saya tuan-tuan dan puan? Mohon respon dari tuan-tuan dan puan. Boleh Ustaz, boleh. Boleh dengar ya? Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus sambung semula tentang hadis kedatangan malaikat maut kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi, apabila malaikat maut tersebut dia telah ditumbuk oleh Nabi Allah Musa sehingga matanya terkeluar, biji matanya terkeluar, maka malaikat maut dikembali kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia berkata kepada Allah. Okey, dia kata kepada Allah, dia kata, engkau ya Allah telah menghantar aku kepada seorang hamba yang dia tak nak mati. Jadi malaikat maut dia pergi buat laporan kepada Allah, dia kata hamba Allah yang kau hantar tu, iaitu Nabi Musa tu, dia tak nak mati. Macam mana dia boleh kita tak nak mati? Sebab malaikat maut tu telah ditumbuk matanya. Kemudian apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan? Allah Taala mengembalikan semula mata malaikat maut dan berkata, maknanya Allah Taala nak utuskan malaikat maut buat kali yang kedua. Setelah Allah Ta'ala kembalikan mata malaikat maut tadi, maka Allah Ta'ala minta kepada malaikat maut tadi pergi jumpa semula kepada Nabi Musa. Masa jumpa dekat Nabi Musa, minta dekat Nabi Musa letakkan tangannya di atas belakang lembu jantan. Letak atas seekor lembu jantan. Tangan Nabi Musa tu letak di atas letak belakang lembu jantan. Maka ketika Nabi Musa letak tangan dia tu, nanti setiap bulu yang lekat pada tangan-tangan Nabi Musa tu dikira oleh Allah tempoh nak hidup ni dikira 1 tahun. Faham maksudnya? Maksudnya Nabi Allah Musa pada saat yang pertama malaikat datang, dia telah tumbuk malaikat maut tadi. Tapi malaikat maut ingat Nabi Allah Musa dia tak nak mati. Kali kedua, malaikat maut pergi semula setelah Allah arahkan. Maka ketika kali kedua ini, malaikat maut itu dia minta Nabi Musa, kalau nak panjang umur kamu, nak dikira 1 tahun lagi ditambah, nak setahun lagi ditambah, nak setahun lagi ditambah, ia bergantung kepada bulu yang berada di tangan kamu. Kemudian Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam dia bertanya kepada Allah. Dia kata, wahai Rabbku, dia kata, selepas itu apa yang terjadi? Maksudnya Nabi Allah Musa kata, okey, kalau bulu-bulu lembu itu dikira 1 bulu 1 tahun, 1 bulu 1 tahun, maka kalau tahun-tahun tu dah habis, lepas tu akan jadi apa pula dekat Nabi Musa? Maka Allah Ta'ala kata, selepas habis tempoh tu, matilah. Maka apa kata Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam? Nabi Musa kata kepada Allah, kalau macam tu, kata Nabi Musa, fal'an. Dia kata, kalau macam tu ya Allah, matikanlah aku sekarang. Okay, faham tak tentang hadis ni? Nampak macam kalau tuan-tuan pernah belajar tentang tajuk alam barzah, akan jumpa hadis ni. Okay, nanti saya akan terangkan. Kali pertama kenapa dia tumbuk, kali kedua kenapa dia tumbuk. Okey, saya terangkan terlebih dahululah supaya kita tidak tertunggu-tunggu jawapan dia. Okey, begini. Kata para ulama hadis, okey, kenapa Nabi Allah Musa kali pertama dia tumbuk malaikat maut tu? Sebenar-benarnya malaikat maut ketika dia datang kali pertama, dia menjelma seperti orang biasa. Sebab kita tahu kan para malaikat boleh bertukar menjadi orang yang biasa, yang ada mata, orang-orang yang ada mata. Jadi ketika malaikat maut datang kali pertama, kan, tiba-tiba dia nak ambil nyawa Nabi Allah Musa.
Itu yang Nabi Allah Musa pertahankan diri dia, dia tumbuk manusia tu. Kenapa dia tumbuk manusia itu sedangkan itu malaikat maut? Kata para ulama hadis, Nabi Allah Musa ni seperti mana ulatan Al-Imam Nawawi, waktu kali pertama tu Nabi Musa tak tahu yang datang tu adalah malaikat maut yang Allah hantar. Nabi Musa sangka yang datang dekat dia tu adalah seorang lelaki yang nak bunuh dia, nak ambil nyawa dia. Sebab tu Nabi Allah Musa melindungi diri dia. Sebab tu dia pertahankan nyawa dia daripada manusia yang datang tadi. Tapi Nabi Musa tak tahu itu adalah malaikat maut. Okay, jelas tak tuan-tuan dan perempuan? Inilah sebenarnya ulasan yang dipegang oleh kebanyakan para ulama bahawa kali pertama tersebut malaikat maut menjelma dalam bentuk orang yang Nabi Musa tak tahu pun yang itu adalah malaikat maut. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan lagi, kali kedua malaikat maut datang tu, yang malaikat maut minta Nabi Musa letakkan tangan dia pada bahagian lembu jantan tadi tu, bulu-bulu yang lekat pada tangan Nabi Musa tu kan dikira 1 tahun. Kenapa Nabi Musa dah tak tumbuh? Kenapa Nabi Musa mengikut arahan tersebut? Kerana pada kali kedua Nabi Musa mengetahui itu adalah malaikat maut. Kali kedua itu adalah malaikat maut. Oleh sebab itulah Nabi Musa kan dia cakap dekat hujung tadi, dia kata, ya Allah, kalau tempoh masa aku 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, kalau tahun-tahun tu dah habis, apa jadi kepada aku? Itu yang Allah kata, sampai masanya mati juga kamu, wahai Musa. Sebab itu Musa pun menyerahkan diri dia kepada malaikat maut tersebut, lalu dia pun nak matilah sekarang, tak perlu tunggulah ditambah lagi 1 tahun bergantung kepada 1 bulu yang lekat pada tangannya, tak perlu. Kata Nabi Musa, matikalah aku sekarang. Jadi berdasarkan ulasan para sarjana hadis menunjukkan kali pertama Nabi Musa tak tahu pun itu adalah malaikat maut. Kali kedua baru Nabi Musa tahu itu adalah malaikat maut. Kenapa kali pertama Nabi Musa tumbuk orang tu? Kata Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi mengatakan bahawa Nabi Allah Musa ketika kali pertama malaikat maut datang, tidak diberikan pilihan kepada Nabi Allah Musa. Pilihan tu maksudnya begini. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka ini kalau nak mati, Allah memberi pilihan. Memberi pilihan tu maksudnya nak mati pada tarikh tersebut ke atau nak panjang umur lagi. Mereka dipilih pilihan, nak mati sekarang ke nak panjang umur. Itulah para nabi. Jadi kata Al-Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta, dia kata pada kali pertama Nabi Musa tak diberi pilihan. Sepatutnya diberikan pilihan, nak mati ke nak hidup. Sebab itu Nabi Musa mempertahankan dirinya. Jadi apabila kita faham ulasan para ulama hadis ni, kita mendapati tak peliklah, tidak ada yang janggal pun daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Tetapi ada satu hujung hadis yang belum saya bacakan. Sebelum Nabi Allah Musa minta diwafatkan oleh Allah, Nabi Musa sebenarnya dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bawa diri dia ni duduk dekat dengan bumi yang suci, iaitu bumi Palestin, sejauh jarak lemparan batu. Maksudnya Nabi Musa dia minta permohonan kepada Allah bahawa kalau nak matikan dia, tolong matikan dia, bawa dia tu berada dekat dengan bumi Palestin.
Sebab tu dia kata sejauh jarak lemparan batu. Maksudnya kalau lempar batu boleh sampai kepada bumi Palestin. Maknanya nak kata dekatnya Nabi Allah Musa dengan bumi Palestin. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam tidak memasuki bumi Palestin. Okey. Nanti saya akan terangkan lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat. Sebab hadis ni kan Nabi yang sebut. Kalau Nabi tak sebut, kita pun tak akan tahu macam mana Nabi Allah Musa wafat. Kita tak akan tahu. Sebab dalam ayat Quran tak ada walaupun satu ayat. Tetapi yang ada pada hadis Nabi SAW. Lepas tu Nabi pun cakap kepada, Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat. Nabi kata apa? Jika aku berada dekat situ tu, dekat sana tu, maksudnya Nabi kata, kalaulah aku ada dekat Palestin, kata Nabi, tentu aku akan tunjukkan kepada korang semua dekat mana makam Nabi Allah Musa yang berada di pinggiran jalan di bawah bukit pasir yang berwarna merah. Maksudnya Nabi SAW dia beritahu kepada para sahabat bahawasanya kalaulah aku berada di Palestin, kan, kalau kamu berada di Palestin, kata Nabi, aku tunjuk kat kamu kat mana Nabi Allah Musa tu dia diwafatkan oleh Allah. Dia duduk dekat pinggir jalan di bawah pasir berwarna merah, bukit pasir merah. Lepas tu kalau kita baca dalam hadis ni, Nabi mengatakan, Nabi kata la araitukum qabarahu ila janibi tariqi indal kathibil ahmari. Nabi sebut dalam hadis tu. Memang Nabi kata indal kathibi ni adalah pasir-pasir halus. Al-ahmar berwarna merah. Hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, jelas menunjukkan bahawasanya Nabi Allah Musa itu dia bukan mati berada di dalam bumi Palestin. Maknanya Nabi Musa tak masuk bumi Palestin. Nabi Musa bersama dengan Bani Israel yang telah Allah haramkan mereka masuk bumi Palestin setelah mereka tak nak dengar perintah Nabi Musa yang telah kita belajar sebelum itu. Tetapi Nabi Musa tu dia mati dekat-dekat dengan bumi Palestin. Kalau ada orang menyatakan tak, jasad dia dibawa masuk ke dalam Palestin, nanti saya akan tunjukkan bukti hujah yang menolak mana-mana para sarjana kalau dia kata Nabi Musa memang makam dia, jasad dia dekat Palestin. Nanti kita akan buktikan dengan hadis lain. Okay, itu tak jelas tentang hadis ini. Ataupun ada siapa-siapa nak kongsikan, selama ni dia diberitahu di manakah kedudukan makam Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Adakah tuan-tuan dengar makam Nabi Musa dia dimatikan di Palestin? Kalau ada mana-mana pemandu pelancong ke, kalau ada mana-mana yang bawa tuan-tuan pergi berjalan cerita tentang makam Nabi, hanya ada 2 Nabi saja yang dapat dipastikan makamnya di mana. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi lain tidak ada bukti yang boleh memfakta, yang boleh membuktikan ia adalah benar, itu adalah makam Nabi tersebut. Termasuklah kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa cuma diberitahu tentang dia mati dekat dengan bumi Palestin. Okay, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi di mana cerita jejak Rasul tu?
Itu boleh dibincangkan lagi dengan lebih lanjut. Kenapa Allah Ta'ala tidak tunjukkan maqam Nabi Allah Ibrahim di mana Nabi wafat? Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan baca ulasan para ulama, kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Qadiri, walaupun dia ulama Jordan, duduk di Jordan, dia buat kajian, sebenarnya tak dapat ditentukan di mana sebenarnya tempat Nabi Allah Musa tu wafat. Tetapi yang pasti dalam hadis itu kata dekat dengan Palestin, tapi bukan dalam Palestin. Wallahu ta'ala. Okey. Maka wafatlah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jelas? Okey. Saya nak kongsikan hadis lain dalam hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat At-Tirmizi, ada juga dalam hadis riwayat perawi lain. Ini adalah jawapannya. Jawapan kalau ada sesiapa mengatakan jenazah Nabi Allah Musa ni telah dibawa masuk ke dalam Palestin, kita menolak dakwaan tersebut dengan kita kemukakan hadis Nabi yang ini. Hadis Nabi ni tentang apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah Abu Bakar ni tuan, sebenarnya waktu Nabi SAW wafat, waktu Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat tak tahu nak kebumikan jenazah Nabi ni dekat mana. Para sahabat tak tahu nak kebumikan jenazah Nabi ni dekat mana ketika Nabi wafat. Dia pun kata dekat para sahabat lain, dia kata sebenarnya aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, lan yuqbara nabiyyun illa haitsu yamutu. Tidak dikuburkan mana-mana nabi melainkan di mana mereka diwafatkan. Ini istimewanya para nabi. Para nabi, para rasul, kalau dia wafat dekat situlah dia akan dikuburkan. Dia akan dimakamkan. Dia beza dengan kita. Kita kalau kita mati, kena ditanam di tanah perkuburan lah, kena pindahkan dia pergi ke tanah perkuburan. Kan, bahkan kita boleh request lagi nak minta dikuburkan di mana. Tetapi kalau para nabi tidak. Para nabi kalau dia mati dekat situlah dia akan dikebumikan. Abu Bakar Siddiq dia kata aku pernah dengar Nabi cakap macam tu. Sebab itulah Nabi wafat di mana? Nabi kan dia meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. So di mana Nabi dikuburkan? Di situlah Nabi wafat, di situlah dia dikebumikan. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Musa pun macam tu jugalah. Kalau dia diwafatkan, jika dia mati dekat dengan bumi Palestin, maka dekat situlah dia akan dikebumikan. Dia akan di situlah dikebumikan. Hadis riwayat Ahmad dan riwayat Al-Imam Tirmizi. Okay. Kita terus kepada hadis yang lain. Okey tuan-tuan. Kisah Nabi Musa ni seolah-olah telah tamat riwayat cerita dia kan. Habis dah dia wafat, dah dia dekat dengan bumi Palestin. Okay, sekarang saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan cerita Nabi Allah Musa ketika mana Nabi Musa bersama dengan nabi-nabi yang lain berada di alam ruh. Kalau kita cerita kisah Nabi Musa, masih ada lagi kisah Nabi Musa. Walaupun dia sudah wafat, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah jumpa Nabi Allah Musa. Waktu yang Nabi Muhammad SAW pernah jumpa Nabi Allah Musa dalam cerita peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay, saya tunjukkan hadis yang pertama. Okay, hadis riwayat Muslim. Yang mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, dia kata, marartu ala Musa lailata uthriya bi. Aku telah jumpa Musa pada malam aku diisrakan. Dekat mana Nabi jumpa Nabi Musa tu? Inda kathibil ahmari, di kawasan pasir berwarna merah. Yang kita sebut tadi, yang Nabi Musa minta kepada Allah untuk dikebumikan di situ, dekat dengan Palestin. Jadi Nabi Muhammad SAW jumpa Nabi Musa dekat situ. Maknanya Nabi Muhammad SAW nampak Nabi Allah Musa di situ. Ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan, Nabi nampak Nabi Musa di kawasan Kathibil Ahmari. Nabi Musa sedang buat apa? Wa huwa yusalli, kalau hadis kata qaimun wa huwa yusalli fi qabrihi. Nabi Musa sedang mengerjakan salat di dalam kuburnya. Tuan-tuan jangan pelik pula tengok Nabi Musa salat dalam kubur. Kan? Tuan-tuan jangan samakan solat Nabi Musa di dalam kubur ni sama macam solat Nabi Musa ketika dia hidup sebelum dia wafat. Kalau tuan-tuan belajar tajuk alam roh, para Nabi dan Rasul ni, mereka ada kehidupan yang khusus. Walaupun mereka dah wafat, tetapi kehidupan mereka dalam alam kubur, alam roh ini berbeza dengan orang-orang yang biasa. Bahkan kita tahu kan dalam hadis Nabi, para Rasul kan, tubuh jasad mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Berbeza dengan orang yang seperti kita. Kalau para Nabi tidak. Allah mengharamkan tanah-tanah memakan mana-mana tubuh badan para Nabi dan Rasul. Maka Nabi SAW ketika dia nak israkan, dia tengok Nabi Allah Musa di tempat dia dikuburkan. Dia sedang solat di dalam kuburnya. Okay, hadis riwayat Muslim. Okay, moga-moga tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Okay. Mari kita lanjutkan lagi. Okay. Kalau tuan-tuan tengok carta yang saya paparkan ini, kalau kita biasa mengikuti kisah-kisah Isra' Mi'raj kan, macam sekarang ni sedang sibuk lah ni, duk bincang Isra' Mi'raj. Jadi kalau kita tengok berdasarkan kepada hadis, Nabi SAW kan bertemu dengan para Rasul yang lain. Okay, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW jumpa dekat langit yang keberapa? Kalau langit pertama, Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Allah Adam AS. Langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi Musa AS. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW tidak sempat semasa hidup Nabi bersemuka dengan Nabi Musa, tetapi Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah. Kan dalam Al-Quran banyak kisah Nabi Musa. Kita dah bincang selama 34 siri, maknanya 34 kelas kita dah bincangkan. Kemudian Nabi SAW tahu kisah Nabi Musa melalui hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita tak rujuk hadis tadi, kalau Nabi Muhammad SAW tak tahu kisah Nabi Musa wafat tadi, kita pun tak akan tahu bagaimana Nabi Musa dengan kisah malaikat maut tadi. Jadi ketika Nabi Musa naik bermula daripada langit kedua Nabi Isa sampai Nabi Musa, semua Nabi-Nabi ni ketika Nabi Muhammad sampai, mereka kata macam ni ucapan dia.
Mereka kata marhaban bin nabiyyi salihi wal akhi salih. Okey, contohnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik Isra Mi'raj, naik pada langit yang kedua. Langit pertama tu nanti saya akan cerita. Waktu naik dekat Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris tadi sampai Nabi Musa, Nabi-Nabi ni, para Rasul ni, mereka mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad. Mereka kata apa? Mereka kata, selamat datang Nabi yang saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh. Semua. Nabi Isa dan Yahya cakap macam tu, Nabi Yusuf cakap macam tu, Nabi Idris cakap macam tu, sampai kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi Adam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi Adam pada langit pertama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh, ada ucapan sambutan tadi berbeza sikit dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain bermula pada langit kedua sampai langit keenam, sampai Nabi Musa, mereka mengatakan selamat datang Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Tapi ketika mana jumpa Nabi Adam cakap apa dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam cakap marhaban bin nabiy salih wa bani salih. Nabi Adam kata selamat datang Nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Ketika mana jumpa Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim menyambut kedatangan Nabi Musa. Nabi Ibrahim kata marhaban bin nabiy salih wa bani salih. Nabi Ibrahim kata apa? Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Kita pernah dengar kan cerita tangga ni, apa dialog-dialog mereka? InsyaAllah kalau kita ada ruang belajar Isra Mi'raj, insyaAllah saya bantu nanti untuk memudahkan bagaimana penceritaannya ketika mana daripada Masjidil Haram kepada langit yang di atas. Tapi ini di antara sedikit maklumat apa yang nak kita pelajari. Okay, isunya adalah kan, kenapa Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim mereka cakap selamat datang wahai anakku yang saleh. Ini dalam hadis ini dalam hadis. Okey. Kata para ulama hadis, ucapan selamat Nabi Adam kerana dia panggil anakku saleh kerana Nabi Adam ni adalah bapa kepada manusia. Sebab tu Nabi Adam menggelar Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak. Nabi Ibrahim pula dia panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah anak adalah kerana Nabi Ibrahim adalah bapa bagi segala para nabi. Itulah ulasan kenapa Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka menggelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak. Tapi Nabi Musa menggelarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah saudaraku. Ini bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu, kenal dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau tak ada Isra Mi'raj ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak dapat bertemu dengan Nabi Musa. Tetapi di antara mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad boleh nampak Nabi Musa sedang solat dekat kuburnya, nampak Nabi Musa ketika mana pada langit yang ke-6 dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay, saya harap tuan-tuan jelas tentang maklumat ini. Okay, kita terus kepada
kita bincang lagi tentang kisah Nabi Musa, tapi ni saya nak bawa tuan-tuan terus pergi ke alam akhirat pula. Ni kita bawa kisah Nabi Musa sampai ke akhirat. Lepas pada sampai akhirat tu, kita akan endingkan kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis yang saya paparkan yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni. Okay, tapi saya tengok pada terjemahan dia. Okay, ceritanya macam ni. Nabi Musa ni, okay, ada peristiwa dua orang lelaki mereka ni bergaduh. Lelaki yang pertama adalah lelaki yang Muslim dan lelaki yang kedua adalah seorang Yahudi. Lelaki yang Islam bergaduh dengan seorang lelaki Yahudi. Kenapa dia bergaduh? Okey, sebenarnya lelaki yang Muslim ni dia telah mengagung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap macam ni, demi yang memuliakan Muhammad sebagai yang terbaik dari seluruh alam. Maksudnya lelaki yang Muslim ni dia kata Nabi Muhammad itulah yang paling terbaik dari seluruh alam. Yahudi ni dia tak puas hati, dia cakap Nabi Musa lah yang terbaik dari seluruh alam. Lelaki yang Muslim ni apabila dia dengar orang Yahudi mengagungkan Nabi Musa, lelaki yang Islam daripada dia pergi tampar muka orang Yahudi tu. Orang Yahudi tadi ni pun dia buat apa? Dia mengadulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia kena tampar dengan lelaki ni. Mengadu kepada Nabi SAW. Dia pun ceritalah apa yang berlaku antara dia dengan lelaki Islam tu dan kenapa dia kena tampar. Apa jawapan Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah Nabi setuju dengan lelaki yang menampar orang Yahudi ni? Tuan-tuan sokong yang mana? Tuan-tuan nak sokong yang mengagungkan Nabi Muhammad ke tuan-tuan nak sokong yang mengagungkan Nabi Musa? Kalau tuan-tuan sokong yang mengagungkan Nabi Musa, tuan-tuan ikut orang Yahudi ni. Masing-masing tak boleh bagi jawapan dah. Okay. Nabi SAW kata macam Nabi sebenarnya menyokong orang Yahudi itu. Nabi menyebelahi orang Yahudi. Nabi kata apa? Janganlah kamu semua melebihi aku daripada Musa. Tengok. Bukanlah, tuan-tuan jangan salah faham ya. Bukan bermakna Nabi Musa ini secara keseluruhannya dia lebih mulia daripada Muhammad. Tidak. Tetapi ada beberapa situasi Nabi Musa ni dia seperti ada kelebihan dia yang lain. Sebab tu Nabi ni dengan rasa rendah diri, Nabi Muhammad SAW kata, janganlah korang semua lebihkan Musa, lebihkan aku daripada Musa. Nabi kata semua manusia nanti akan mati, kata Nabi. Maka akulah orang yang pertama yang akan Allah hidupkan nanti di hari akhirat. Tetapi kata Nabi, waktu aku hidup tu, orang yang pertama hidup, kata Nabi, dibangkitkan orang yang pertama, kata Nabi, tiba-tiba aku nampak Musa sudah berada di sisi Arsh, kata Nabi. Lepas tu Nabi Muhammad SAW berkata lagi, aku tak tahu sama ada Musa ni termasuk orang yang pernah mengalami kematian ke? Dia dibangkitkan terlebih awal daripada aku ke? Atau dia memang orang yang digolongkan oleh Allah yang dia tidak terkejut dengan tiupan sangkakala dan sebagainya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tahu faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi ni dengan rasa rendah diri dia. Nabi Muhammad seorang yang suka merendah diri. Nabi kata Nabi sokong orang Yahudi tadi. Nabi kata dekat orang Nabi kata kepada si Muslim tadi, bahkan kepada sahabat-sahabat lain,
Jangan muliakan aku lebih daripada Musa. Pada beberapa keadaan lah. Kenapa? Kerana waktu Nabi hidup di hari akhirat, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama yang Allah Ta'ala akan hidupkan nanti dari akhirat. Tiba-tiba Nabi hidup, tengok, Musa dah hidup dah. Nabi nampak Nabi Musa sedang berada di sisi arasy Allah. Itu yang Nabi mencari jawapan. Kenapa Nabi Musa ada dibangkitkan yang pertama? Hadis ini menunjukkan yang Nabi memuliakan Nabi Allah Musa pada saat itu. Jadi saya bawa hadis ni kerana nak bawa kepada tuan-tuan perempuan, kisah Nabi Musa ni masih lagi ada cerita dia sebenarnya, walaupun sudah sampai hari kiamat. Bukan sekadar cerita Isra' Mi'raj saja, tapi di hari kiamat pun kisah Musa ini ada dia punya plot cerita dia, sebab dialah orang yang Nabi, ketika Nabi hidup di hari akhirat tu, orang pertama hidup, tiba-tiba dah ada Musa. Okey. Saya harap jelas tentang hadis ni. Okey, saya nak bawa tentang tuan-tuan perempuan kepada maklumat terakhir kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika mana orang ramai bertemu dengan Nabi Musa nak minta syafaat kepada Nabi Musa. Ini kita semua sedia maklum, ya. Kalau tuan-tuan biasa tengok carta ini, bahawasanya di hari akhirat nanti, setelah semua manusia dikumpulkan, matahari terik di atas kepala, maka manusia ini mereka mencari para nabi dan rasul. Mereka cari Nabi Adam tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh tak boleh nak tolong. Jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam pun Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Nabi Ibrahim cadangkan jumpalah Nabi Musa pun tak boleh nak tolong. Nabi Musa mencadangkan jumpalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kata jumpalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan pertolongan. Tapi kita bukan nak cerita semua kisah ni. Kita nak ambil watak Nabi Allah Musa yang dicadangkan namanya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orang-orang yang minta Nabi Musa supaya tolonglah, cepatkanlah berlaku hari penghisapan ni, panas ni, matahari terik atas kepala. Jadi ada watak Musa dalam cerita ini. Jadi kalau kita tengok pada hadis, saya mohon maaf sebab saya tak bawa semua riwayat hadis tentang Nabi Adam, Nuh, Ibrahim. Saya cuma bawa Nabi Musa saja. Jadi boleh baca dalam matan hadis ini. Kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Okey, kalau kita baca dekat terjemahan hadis ini, mereka ni maksudnya manusia yang pergi mencari nabi-nabi dan rasul. Mereka pun pergilah jumpa Nabi Musa alaihi salam. Kita baca dalam hadis tu, Nabi kata fayatuna Musa. Mereka pun carilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu ketika mana mereka jumpa Nabi Musa, mereka kata dekat Nabi Musa. Maknanya nanti di hari akhirat manusia kenal Nabi Musa. Jadi jumpa dengan Nabi Musa. Mereka cakap apa kepada Nabi Musa? Mereka mengatakan, ya Musa, anta Rasulullahi faddalaka Allahu birisalatihi wa bikalamihi 'alan nasi. Mereka menyebut tentang Nabi Musa ni sebagai apa? Dia kata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Kita tahu kan, kita dah belajar macam Nabi Musa dilantik oleh Allah jadi Nabi, jadi Rasul, kan, bertemu dengan Fir'aun, bertemu dengan pembesar-pembesar Fir'aun, lepas tu menjadi Rasul kepada kaum Bani Israel. Jadi manusia-manusia ni lepas dia jumpa Musa, dia kata, Musa, engkau kan utusan Allah. Allah telah melebihkan engkau dengan risalahnya dan dengan kalamnya melebihi manusia lain. Kalamnya tu maksudnya
adalah percakapan Allah dengan Nabi Musa. Kita kan sudah sedia maklum, Nabi Musa ni dia bercakap direct dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa ni rasul yang para ulama gelarkan kalimullah, rasul yang berkata-kata terus dengan Allah Azza wa Jalla. Ni kita telah bincangkan ketika mana ada 2 kali Nabi Musa naik ke gunung Tur Sina bercakap terus dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kena tengok balik nota pada tajuk fasa yang kedua dan pada fasa yang ketiga. Ada maklumat tentang 2 kali Nabi Musa naik ke gunung Tur Sina bercakap direct terus dengan Allah tanpa menggunakan perantaraan malaikat. Lepas tu mereka pun cakap dekat Musa, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Mereka kata, engkau tak nampak ke Musa apa yang kami sedang alami sekarang ni? Sebab kan waktu tu tengah panas terik, kan, berhimpit-himpit beramai-ramai. Jadi mereka jumpa dekat para nabi ni supaya para nabi ni boleh minta kepada Allah supaya pemudahkanlah hari penghisapan tu, cepatkanlah berlaku hari penghisapan tu. Tapi Nabi Musa, dia terima tak permintaan tu? Dia nak tolong tak? Nabi Musa kata apa? Dia kata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan takkan jadi lagi selepas ini. Nabi Musa ni dia takut pada Allah. Dia sangat takut kepada Allah. Akhirnya dia cakap apa? Dia kata dia bagi alasan dia tak boleh nak tolong. Dia kata dulu, dia kata, maksudnya masa aku hidup dulu, aku pernah bunuh orang. Padahal aku tak diperintahkan pun untuk membunuhnya. Kalau kita masih ingat, pada kisah yang mula-mula dulu, kita pernah bincang Nabi Musa pernah menumbuk, kan, seorang lelaki ketika dia nak meleraikan pergaduhan antara lelaki tersebut dengan kaumnya Bani Israel sampai lelaki itu ditumbuk, mati lelaki itu tanpa disengajakan. Tapi Nabi Musa ni dia rasa bersalah sangat. Jadi dia gunakan alasan tersebut untuk dia tak boleh bantu manusia ketika itu. Dia kata diriku. Lepas tu Nabi Musa kata, pergilah kamu carilah orang lain. Pergilah kamu bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Dalam nota ni dah habiskan. Sebenarnya ada lagi kisah lain. Kisah Nabi Musa dalam hadis lah. Tapi saya tak bawa dalam nota ini. Kalau tuan-tuan pernah, siapa yang pernah mengikuti kelas, kita ada belajar tajuk fakta di sebalik kisah para Nabi. Kalau tuan-tuan pernah mengikutinya, kita telah bentangkan dialogs antara pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Adam. Yang Nabi Musa ni seperti menyalahkan Nabi Adam kerana Nabi Adam ni telah melanggar, mendekati sebatang pokok menyebabkan manusia keluar daripada syurga. Kena rujuk hadis tu, ingat kembali apa yang telah kita pelajari. Jadi saya fikir dengan sampai pada fakta ini sahaja, daripada Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut sampailah kisah Nabi Musa ketika mana datangnya hari akhirat. Jadi tamatlah tajuk kronologi kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam pada siri yang keberapa kita ni? Pada siri yang ke-30, pada siri 36. Siri 36. Maknanya 36 kelas dah kita lalui
Setiap satu kelas tu paling minima kita buat 1 jam. Jadi kalau kita ambil sejam purata, dah 36 jam kita bincang kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay. Bermula minggu hadapan, kita sambung lagi kisah Nabi Musa ni. Tapi bukan nak sambung kisah cerita Nabi Allah Musa hidup, sebab kita dah tamatkan dah cerita dia sampai hari akhirat dah. Tetapi bermula minggu depan, kalau tuan-tuan ada kalender di tangan tuan-tuan, tolong bantu saya. Kita ada berapa kali Sabtu? Kita ada berapa kali Sabtu sebelum kita masuk bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan kita dah tak, memang tidak akan melanjutkan kelas untuk kisah Nabi Musa. Kita nak tamatkan pada hujung Ramadan. Ada berapa kali Sabtu lagi? Kalau kita tengok kalender, boleh bantu saya. Okey. Maknanya minggu depan kita masih lagi kisah Nabi Musa, tapi saya nak bentangkan dapatan kajian sewaktu mengkaji kisah Nabi Musa ni. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan puan tentang hikmah mengapa kisah Nabi Musa ni dia berada pada surah-surah tertentu. Maksudnya adegan babak kisah Nabi Musa ni dekat surah Baqarah cerita babak lain, dekat surah Maidah cerita babak lain, dekat surah Kahfi kenapa kisah Nabi Musa jumpa Khidir dia tak letak dekat surah Baqarah? Kenapa Allah Ta'ala memilih meletak dalam surah apa? Dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Apa munasabahnya? Nanti kita akan bincang bermula kelas minggu depan. Lepas tu, kenapa kisah Nabi Musa dia suruh Bani Israel sembelih lembu betina tu duduk dalam surah Al-Baqarah? Kenapa tak letak dalam Ali Imran? Nanti kita bincangkan apa sebenarnya hujah dia, apa sebenarnya hikmahnya. Begitu juga nanti saya akan bentangkan pada tuan-tuan perempuan kisah Nabi Musa ni dalam beberapa surah. Walaupun dari sudut sejarah, Nabi Musa kan Nabi yang hujung-hujung, Nabi hujung juga kan. Tetapi kenapa dalam Quran kisah Nabi Musa ni kalau kita baca dalam satu surah ni, kisah dia duduk nombor 1. Sepatutnya dari sudut sejarah, mesti letak cerita Nabi itu, Nabi yang awal tu letaklah ayat dia tentang Nabi itu dulu. Tapi dalam Quran, Allah guna pendekatan berbeza. Kenapa? InsyaAllah, bermula minggu depan, kita akan bincangkan maklumat-maklumat tersebut. Jadi kalau tuan-tuan ingin mendapatkan maklumat lanjutnya, tuan-tuan ikuti kelas pada minggu hadapan, bermula pada siri yang ke-37. Kita masuk kepada fasa yang kedua. Kita nak membincangkan rahsia, hikmah, pengulangan kisah Nabi Musa, lepas tu peletakan kisah Nabi Musa dalam surah-surah yang tertentu, babak-babak yang tertentu. Lepas tu kenapa kisah dia ada banyak ulang episod yang sama dalam surah-surah yang lain. Sedikit sebanyak telah kita bentangkan sebelum ini, tetapi dia tidak secara terperinci. InsyaAllah beberapa minggu depan kita akan bincangkan. Baik, ada apa-apa persoalan pertambahan? Silakan. Kalau ada 4 kali Sabtu saja bulan Mac, 2 April dan Ramadan. Jazakillahu khairan wa jabila. Okey, bermakna kita akan sampai siri 37, 38, 39, 40. Ya, 40. Kita akan tamatkan modul kisah Nabi Musa pada siri ke-40. Ya, silakan. Ustaz, Silakan. tadi dari awal Ustaz kata yang tempat-tempat kita melawat makam-makam ni kan Ustaz, kebanyakannya tak sah. Kebanyakannya tak sahih lah ya Ustaz, kecuali Nabi Muhammad makam Nabi Muhammad, Ibrahim. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim dia yang sahih. Yang lain tu semua tidak ya Ustaz Bukan kita kata tidak sahih, maksudnya tidak dapat dipastikan secara mu'tamad. Okey. Tidak mu'tamad. Tetapi kita pegang hadis tadi,
para rasul dia akan dimakamkan, dikebumikan pada tempat dia wafat. Isunya sekarang ni, adakah kisah nabi-nabi lain Allah beritahu dia wafat? Contoh Nabi Adam. Nabi Adam wafat kat mana? Sebab hadis tu kata tidak ada mana-mana nabi dia akan dikebumikan melainkan pada tempat dia wafat. Okay, contoh kita kata ada maqam Nabi Allah Saleh. Okey, tahu ke Nabi Allah Saleh dia meninggal di mana? Quran tak terang. Okey, macam Nabi Allah Hud, Nabi Allah Syuaib. Dia meninggal saya di pergi mana? melawat Ustaz. Yang Nabi Syuaib itu saya melawat dekat Jordan tahu Ustaz. Iyalah, tapi maksud dia kalau kita pegang pada hadis tadi kan, kita pernah tanya tak kepada orang yang membawa kita, yang menerangkan macam mana you verify, macam mana you boleh tentu sahkan itu adalah maqam dia, apa justifikasi dia? Cuba kita kemukakan hadis yang kita bawa tadi itu. Kata kat dia, okey, saya nak tanya satu soalan. Saya tahu belajar hadis, Nabi-Nabi dimakamkan di tempat dia mati. Macam mana you tahu dekat sini Nabi tu wafat? Kita tak tahu kan, sebab kan Nabi-Nabi tu Nabi yang terdahulu. Macam kisah Nabi Musa, Nabi sebut dalam hadis. Dia wafat dekat dengan jarak dekat dengan bumi Palestin. Tapi kubur dia pun kita tak tahu pun sebenarnya. Mana satu? Dekat belah hujung Jordan ke? Dekat belah hujung apa? Tak tahu. Okey. Dibimbangi tahu tak kenapa? Dibimbangi apa dia? Masa kita pergi tu Ustaz, kita pun tak belajar lagi benda-benda ni. Jadi kita percaya. Kita pun ya je. Okey. Kita pun percaya. Bagi pandangan peribadi saya, berdasarkan ulasan Syekh Solah, kita tak dapat nak pastikan secara yakin. Kita tak boleh nak pastikan secara muktamad. Mungkin orang tu kata betul dan mungkin juga boleh jadi tak betul. Itu saja. Kita tak kata nak kata tak sahih pun tak tahu juga. Betul tak? Sebab kita pun tak tahu tempat yang sahih. Jadi kita tak boleh kata tak sahih. Okey. Faham tak maksudnya? Cuma kita berada dalam keadaan ya ke tak? Itulah wallahu taala alam bissawab. Terima kasih Ustaz. Okey. Tu antum fajazakumullah khair. Okey, ada soalan lain, perkongsian yang lain. Ada siapa-siapa yang baru ikut tak kronologi kisah Nabi Musa? Okey, semua nota daripada siri pertama kepampailah kepada siri yang ke-36 pada malam ni ada di dalam link Google Drive kisah Nabi Musa. Kawan-kawan, rakan-rakan, saya minta kalau boleh tolong kongsikan link apa nota tersebut. Kalau tengok pada keseluruhan saya, tengok pada nota saya, kita ada lebih kurang dalam 719 slide PowerPoint. 719 slide PowerPoint tu. Kalau saya kumpul daripada pertama sampai yang ke malam ni. Okey, terima kasih kepada Syahira, jazakillahu khairan atas perkongsian. Okey, kalau tiada apa-apa, pertama saya mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Tuan-tuan, saya sangat mengalu-alukan kalau ada siapa-siapa yang boleh bantu saya membetulkan mana-mana fakta yang saya tersilap, saya sangat mengalu-alukan kalau ada yang boleh membetulkan. Lepas tu saya juga mengalu-alukan kalau tuan-tuan ada maklumat tambahan pun saya perlu daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tidak semestinya apa yang saya sampaikan ini adalah benar 100%. Kita bukan para rasul. Rasul sahaja yang Allah pelihara kata-kata mereka, ucapan mereka itu adalah benar. Mungkin kita benar, mungkin kita salah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita bertemu insya-Allah pada minggu depan, siri yang ke-37. Saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan rahsia peletakan, penyebutan, adegan ataupun babak kisah Nabi Musa dalam surah-surah yang tertentu.
Jadi kalau tuan-tuan ada kelapangan juga, pagi esok saya nak jemput tuan-tuan perempuan, bukan nak datang ke Duri, bukan nak datang Jamuan. Tapi pagi esok kalau tuan-tuan tiada apa-apa aktiviti, saya jemput tuan-tuan perempuan mengikuti kelas tadabbur suratul kahfi yang kita dah buat dah pagi tadi, tapi kita akan sambung lagi pada hari esok sebagai kelas ganti jam 10 pagi. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada kelapangan. Kalau ada kelapangan boleh ikuti. InsyaAllah. Saya sudahi dengan ucapan jazakumullahu khairan kepada semua. Barakallahu fikum. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.